أجمعين إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يهدينا ويكم الله. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk majlis ilmu pada pagi ini di dalam tajuk keberkatan rumah tangga dengan kurniaan anak tiri yang dianjurkan oleh hamba Allah Putrajaya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati penaja kita, mengangkat kedudukannya ke sisi Allah, dijadikan keluarganya keluarga yang sentiasa dirahmati oleh Allah, dan Allah mudahkan semua urusan dunia dia, dan Allah mudahkan urusan dia di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Keberkatan rumah tangga dengan kurniaan anak tiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya menyebut, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka, yang memberi rezeki kepada kamu dan juga kepada mereka. Ayat ini merujuk kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayat ini merujuk kepada situasi manusia yang takut bila mana dikurniakan anak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Manusia sangat bimbang dan takut terhadap rezeki dalam situasi menerima kelahiran baru. Maka di sana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, musuh-musuh Islam melalui WHO
Mereka telah merancang untuk dunia Islam, merancang anak supaya anak ada hak-hak tertentu dirancang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di atas sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad menjaga status hak asasi manusia. Jadi manusia ni hendaklah dirancang supaya mereka tidak ramai, dan ramai itu menimbulkan masalah kepada keluarga, khususnya kepada orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mendapat pendapatan yang rendah. Maka keluarlah yang dikatakan perancang keluarga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam Islam, kedatangan orang baru ialah menambah rezeki. Bertambah anak berarti bertambah rezeki keluarga. Maka orang Islam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berpegang teguh kepada Allah ialah Tuhan yang maha pemberi rezeki. Seperti mana yang Allah sebut, huwar razaq, dialah Tuhan pemberi rezeki. Dzu quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang hebat. Jadi kalau begitulah Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang memberi rezeki, yang mengiringkan rezeki kepada hamba dia yang dilahirkan ke dunia. Kata Allah, nahnu narzuqukum, kamilah yang rezeki pada kamu, wa iyyahum, dan juga kepada anak-anak yang didatangkan kepada kamu. Apa masalah kamu? Rezeki aku bagi, rezeki pada anak kamu pun aku bagi juga. Dalam satu ayat Allah sebut apa? Imlaq tu. Apa Allah sebut? Jangan tak Allah, khasyatul imlaq tu. Apa ayat tu bunyi? Pilih khasyatul imlaq. Apa keluar ayat? Macam mana pangkal ayat tu? Tak dapat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wala taqtulu auladakum khasyata wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Orang kafir Quraisy, mereka membunuh anak mereka ialah kerana mereka takut kefakiran. Allah kata, kamu jangan bunuh anak kamu kerana kamu takut kemiskinan dan juga kefakiran. Jadi Allah Subhanahu wa taala melalui banyak firman-Nya memberi peringatan kepada manusia, jangan menafikan kehadiran orang baru dalam kehidupan kita. Hari ini kita bercakap tentang keberkatan rumah tangga dengan kehadiran anak tiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anak tiri ialah merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Dia kahwin dengan seseorang yang sudah memiliki anak, yang sudah mempunyai anak. Jadi bila mana satu orang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kahwin dengan seorang perempuan yang sudah ada anak. Kalau perempuan tu anak 5, bila dia kahwin, langsung secara drastik dia terus mendapat anak. 5 orang anak dia. Anak tiri itu sebenarnya anak sendiri menurut hukum yang sahih.
walaupun dibinkan, walaupun anak tu bin orang lain, bukan bin dia, tetapi dengan seseorang itu mengahwini perempuan yang sudah ada anak. Okey, satu. Yang kedua, syarat untuk mensahkan anak itu jadi anak dia, ataupun dengan makna yang lain, jadi mahram dia, menyentuh tidak batal wudu dan tak boleh berkahwin selama-lama, masalah Sayyidina Muhammad, ialah dengan dia menjimak perempuan tu. Dia kahwin, dia bersetubuh dengan perempuan tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka dengan persetubuhan itu mevalidkan anak itu ataupun mensahkan anak itu sebagai anak dia. Jadi maknanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad menyentuh tidak batal wudu dan jadi mahram dia. Maknanya boleh duduk berdua-dua, bermusafir sekali. Jadi itulah kelebihan ataupun manfaat yang wujud daripada mengahwini Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad anak tiri. Orang dulu-dulu sangat takut kepada ibu tiri. Jadi cerita dalam masyarakat Melayu tu, contoh kita kata bawang apa? Bawang putih, bawang merah. Jadi anak tiri ni dipinggirkan. Dia jaga anak dia. Sebenarnya anak tu ialah anak dia juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, bila suami menjima isteri dia yang kedua tu, anak isteri yang kedua tu ialah anak dia sendiri. Yang wajib dia memberi keadilan, mengasuh, memberi pendidikan dan sebagainya kepada anak yang disebut dengan anak tiri, yang sebenarnya anak dia juga ataupun anak dia sendiri. Jadi subhanallah, rumah tangga ni, bila mana kita dah faham hukum Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau anak kita sendiri kita boleh marah, jadi anak tiri pun kita boleh marah juga. Kadang-kadang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kadang-kadang isteri kita yang anak dia tu anak tiri kita, mungkin ayah tiri tu marah pada anak tu dalam situasi yang kena marah untuk mendidik adab. Tiba-tiba isteri ataupun ibu kepada anak tiri kita, contohnya dia berasa tersentuh hati, marah anak dia, tu tak betul. Sebabnya rumah tangga ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, contoh kita kata kita berumah tangga. Bila mana kita berumah tangga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia tak ada dah pertikaian. Abang beli peti air, saya beli mesin basuh. Abang bayar kereta, abang bayar rumah, saya bayar rumah, contohnya. Jadi rumah tangga ni bila mana berkira-kira, tak ada bahagia. Sebenarnya masalah Sayyidina Muhammad, dia kena buat macam orang tua-tua buat. Maknanya bila dah berumah tangga, semua dah kira sekali. Lantik seorang, sama ada si suami jadi pegawai kewangan ataupun isteri jadi pegawai kewangan. Ayah saya dulu, waktu mana dia ada dulu, dia ambil duit di bank, langsung serah kat mak. Jadi mak lah bendahari rumah tangga. Jadi mak ni selalu pergi belik di dompet ayah. Duit dah habis dah apa? Pibuh. Kecuali hari yang ayah kata nak duit sikit hari ni, nak pergi beli barang. Jadi maknanya rumah tangga kena macam tu. Ada orang pegawai kewangan, suami sendiri. Isteri ni kena minta ya, abang nak beli hak ni. Abang lah bagi duit. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau
berlaku pemborosan, bercontoh, boros sangat ni, benda ni dah ada pasal apa nak beli pula. Jadi pegawai kewangan lah yang menghadkan pengeluaran duit. Jadi maknanya duit kita campur. Ni macam kita makan nasi. Kalau kita makan dalam pinggan, kita kena banyak. Kalau 12 orang semua, kita makan dalam pinggan, kita perlu 12 ekor ikan. Kan? Bila kita makan dalam talam, kita hanya perlu beberapa ekor ya. Tak sampai 12 ekor. Jadi semua tu cukup. Tu panggil berkat. Jadi begitulah Allahumma salli ala sayyidina dalam rumah tangga. Bila duit bersatu, jadi duit jadi banyak. Kita makan apa sangat je. Kalau benda kita nak beli, jadi keperluan tu keperluan bersama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebenarnya Allah Subhanahu wa taala bila mana dia nak memberi keberkatan dan pertambahan kebaikan dalam sebuah rumah tangga, maka Allah bagi seperti mana yang berlaku. Seorang tu, masalah Sayyidina Muhammad, dia berkahwin dengan perempuan yang ada anak. Allahumma salli ala Sayyidina. Kadang-kadang anak yang baru datang dalam hidup dia tu, kadang-kadang anak yatim. Jadi dia menyara anak yatim. Dia tolong anak yatim. Bukan sahaja bagi makan, tetapi memberi ilmu pengetahuan. Jadi maknanya dalam isu ni dia positif. Mungkin orang tu dia nak kahwin dengan orang tak ada anak. Dia kata pendapatan dia cukup dengan anak yang tak ada lagi. Mula seorang anak, dua orang anak, tiga orang anak, tu satu perkara. Tapi kalau takdir Allah Subhanahu wa taala, ketentuan jodoh dia macam tu, jadi sedar dan fahamilah bahawasanya Allah nak menambah kebaikan dalam kehidupan dia. Jadi masalah rezeki, itu bukan aturan kita. Rezeki semua milik Allah Subhanahu wa taala. Cuma keyakinan kita pada rezeki tu, itu yang penting. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan jaga pula, kita ni contoh ayah, kita ni contoh kepala keluarga. Kewajipan kita ialah memberi nafkah kepada anak isteri kita. Ayah ni dia kena ambil tahu, hari ni anak dia nak makan apa sarapan, hari ni isteri nak makan apa sarapan. Dia boleh keluar, dia boleh ada program, dia boleh ada aktiviti, tapi dia kena pasti hak dia tinggal tu anak bini. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang keluar jamaah, contohnya, dia nak keluar berapa hari? 3 hari. Dia nak keluar berapa hari? 40 hari. Ataupun 4 bulan. Dia kena pasti. Maknanya anak-anak ni mesti dia beri nafkah. Kalau tidak, dia keluar tu hilang macam tu lah. Faham tak? Mana tak cover lah. Dapat pahala, tutup. Dapat pahala, tutup. No, dosa lagi. Apa guna dapat pahala kalau nak tambah dosa? Mana dia semua dia panggil kefahaman yang jelas kena ada. Kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maknanya jawapan yang dia nak kena bagi kat Tuhan tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jawapan nak kena bagi kat Tuhan tu. Wajib masuk sesuap nasi ke dalam mulut anak isteri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau orang perempuan, dia ada program luar, dia banyak program, dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia orang panggil apa, sukarelawan, tak apa. Contoh ni, hari ni macam isu berlaku di Shah Alam ataupun di Ulangat ni, Tuhan nak tunjuk, Tuhan nak abang bagi siapa yang ada mata hati. Kita tengok dalam video Ustaz semua tu, Al-Quran tak basah. Quran tu, ayat tu tinggi tu. Quran tu bukan duduk atas daripada
para ayat. Quran tu duduk di bawah, di atas meja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi semua yang kena ayat berselut, tapi Quran kering. Allahumma salli ala sayyidina. Itu satu keajaiban yang Tuhan bagi. Allah tu maha kaya, nak tunjuk sebenarnya dia yang buat, dia yang menjaga Quran. Seperti mana Tuhan sebut, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaga Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam ayat tu Allah sebut inna, sesungguhnya kami. Ni harfu taukid, sesungguhnya kami. Allah pakai kami dua. Allah tak sebut inni, inna, sesungguhnya kami. Makna Allah membesarkan diri dia. Tentu dua kebesaran. Inna, nahnu, Allah ulang lagi, kami. Tiga. Nazzalna dzikra, mai dengan nazzalna dengan syaddahkan ain fi'il. Tu kuat tu. Nazzalna, Allah ulang lagi. Tadi tiga dah. Inna, dua. Nahnu, tiga. Nazzalna. Nazzalna tu Allah gandakan. Tad'if. Allah gandakan ain fi'il. Tiga, empat. Lepas tu, na pula. Lagi satu. Betul? Satu, dua, tiga. Inna, dua. Nahnu, tiga. Nazalna, empat. Na tu, lima. Nazalna al-zikra, Al-Quran. Wa inna, Allah ulang lagi. Inna harfu taukid. Lepas tu tang tu ada na. Wa inna lahu lahafizun. Damai dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lahu lahafizun. Mai dengan Allah mendatangkan khabar dulu sebelum mubtada dalam isu mubtada. Dia panggil apa istilah dia? Mubtada apa dia? Mubtada muakhar. Khabar maiwai. Tentu ada 9. 9 kah? Inna 2. Inna 2. Inna nahnu 3. Nazalna 2. Inna nahnu nazzalna. Inna 1. Inna 2. Nahnu 3. Nazalna 2. 5. Lepas tu wa inna 2. Lahu lahafizun. Jadi mai dengan khabar muqaddam, mubtada muakhar. Jadi tujuan mai mubtada khabar muqaddam, mubtada muakhar ialah untuk memberi faedah taukid. Ada 8 taukid untuk Allah pasti akan jaga Al-Quran. Jadi hayatilah Quran yang tidak basah dan kering ketika mana seluruh rumah tu ditenggelami dengan ayat. Tak tahulah kalau tak faham juga. Allahu Akbar. Begitu juga satu orang yang rakam video, semua rumah ada bilik dia semua habis masuk ayat. Tapi Tuhan pelihara surau dia. Sikit tak masuk ayat. Sejadah tu terampak elok ayah. Nak kata apa? Kalau orang Malaysia tak mau ambil iktibar. Kalau tengoklah Shah Alam ni, menurut seorang sahabat saya kemarin, saudara Azizi, yang ngaji pada tahun 80-an, ilmu berkenaan dengan pembangunan luar bandar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ngaji tentang ilmu tu di universiti. Pensyarah dia, kalau nak bagi contoh, buat pi ke Shah Alam. Shah Alam ni merujuk kepada bandar yang tersusun, bandar yang teratok. Apa jadi? Teratok pun habis. Siapa besar? Allah Maha Besar. Ini satu peringatan pada rakyat Malaysia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita insaf, kalau kita sedar Allah hebat,
Allah tak omai bala yang kedua. Tapi kalau kita buat lebih kurang biasa-biasa aja, ataupun marah lagi, pasal apa berlaku kat kami macam ni, tunggulah anak mai lepas ni. Itu peringatan Allah kepada kita. Baik. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana Allah datangkan dalam hidup kita anak tiri kepada seseorang, sebenarnya sesungguhnya itulah cara Allah Subhanahu wa taala nak memperkenalkan dia kepada kita. Dia kalau rezeki kita, hak kita makan, hak kita minum, hak kita pakai. Tapi hak dalam bank tu belum, tu lagi rezeki kita, mungkin rezeki orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hak kita bagi makan anak-anak, tu rezeki mereka. Jadi rezeki ni dia kena kongsi. Sebab itu siapa-siapa yang prihatin, bagilah duit, keluarlah sedikit kepada mangsa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kepada mangsa di sana. Semalam saya tengok lagi satu video Ustazah Asma, yang nak tolong dia tu ialah bangsa India. Hak balik sana ayat naik, panggil, oi, jawab. Mereka tak boleh mai sini. Mereka terperangkap. Bantuan kerajaan masih belum sampai. Kita pun tak tahu permainan ni permainan apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wallahu alam betul ataupun tidak, orang bercakap kerajaan hanya hantar bomba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Askar tak diperintahkan untuk keluar, tapi komander tentera mengarahkan tentera keluar, mau keluar. Jadi kita tak tahu kerajaan sibuk apa. Kan sibuk nak sweat mangsa banjir ni. Sebab masa banjir ni, soalan Sayyidina Muhammad dikatakan mungkin lepas banjir ni akan main lagi varian baru. Lepas kira nak sweat ya, ni pok tu terpangkap mati tak makan. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tu Datuk yang cakap sendiri, Datuk Nur Hisham. Jadi kita pun pening, apa benda berlaku ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, dalam isu ni tak ada kira bangsa dan agama lah, semua manusia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi alhamdulillah. Jadi kita harap insya-Allah kita perhatiin terhadap isu kebaikan dan keberkatan yang berkaitan dengan kehidupan dan juga rumah tangga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka setiap orang yang Allah tentukan dalam hidup dia, dijodohkan dengan anak tiri, fahamilah bahawasanya Allah nak kebaikan pada dia. Allah nak dia menjadi asbab supaya anak-anak itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi penambah kebaikan dan keberkatan dalam rumah tangga. Jadi sebabnya isu ni mungkin ditimbulkan oleh penaja kita untuk menjadi asbab kita mendapat satu ilmu. Ilmu ni kadang-kadang di sini dia tak masuk, dia kena masuk di sini. Oh macam tu tu. Bila tu kita faham. Patutlah faham dengan hati. Ya Allah, besarnya rahmat terhadap kewujudan orang yang kita infak, orang yang kita sarah. Tapi ingat, bila mana kita abaikan isteri kita, kita abai anak-anak kita, ni asbab untuk rezeki kita pun Tuhan angkat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi semua ni kena prihatin. Semua ni kena kita mengambil perhatian yang besar. Hak kita ialah yang pertama, hak yang wajib. Hak yang wajib ni melibatkan keluarga, anak pinak, suami isteri, anak dan isteri. Hak yang bersifat infak, yang kita nak kena tolong orang yang dalam kesusahan, masalah Sayyidina Muhammad, itu satu isu berbangkit bila mana berlaku perkara-perkara macam tu. Kalau tengok macam di Lulangat, rumah ayat bawa,
Ada orang balik tengok tangga je. Ni macam berlaku hak Kelantan dulu ni. Ingat tak hak Kelantan besar dulu ni? Macam Kelantan tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tengok kereta macam dipukul Garuda dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sana sini kereta dan sebagainya. Jadi kalau tengok, kalau di Shah Alam kereta terapung semua, macam berlaku negara luar, berlaku di Malaysia. Tempat pula di kota raya, di kota. Hari ini Allahumma salli ala sayyidina, sepatutnya kita dengar banjir ni berlaku di Kelantan dan Terengganu, ataupun belah pantai timur, di belah Pahang. Allah berkuasa. Tak ada hujan ke sana? Tak dengar cerita lagi. Ataupun berlaku banjir dah, tapi besar lagi hak di sini. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan kita pun dapat peringatan orang utara, Perlis, Kedah dan Pulau Pinang terhadap ancaman banjir yang bakal sampai juga kat kita tak tahu. Wallahu alam. Semua rahsia Tuhan belaka. Cuma itulah, kalau Tuhan buat mai peringatan ini, kita abaikan, kitalah yang akan kena. Mana kalau Allah buat mai peringatan, ya Tuhan kami tunduk, Tuhan kami minta maaf, kami minta ampun, mana kena balik kat Tuhan. Ketika itu kita selamat daripada bahaya dan juga malapetaka, insya-Allah. Cakap tu dulu untuk hari ini. Jazakumullah khairan katsira kepada penaja kita, iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hamba Allah Putrajaya. Moga-moga insya-Allah penaja kita Allah mudahkan dia menghadapi urusan dalam kehidupan, diberkati rezeki dia insya-Allah. Kita harap kita pun mendapat habuan yang sama. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bidatik, Allahumma nawwir qulubana bidatik, Allahumma nawwir qulubana kama nawwatal ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا وصلى الله وسلم على الله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك. Ustaz Mi, main mana Ustaz Mi?